wabarakatuh. Saya Heliza Helmi, hos anda untuk rancangan Doktor Pokok Kenali Penyakit Pelihara Tanaman. Episod minggu ini cukup menarik kerana kita akan membicarakan berkenaan dengan baja luar biasa. Wow, baja pun ada luar biasa juga. Kalau nak tahu lebih lanjut, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga ke akhir rancangan dalam Doktor Pokok. Berbakti kepada tanah memang tidak pernah merugikan pengusahanya, malah mampu memberikan pulangan yang lumayan. Proses pembajaan merupakan antara proses terpenting dalam perusahaan tanaman. Kaedah dan penggunaan baja yang baik menjamin hasil yang lebih baik dan bermutu tinggi. Selain itu, jenis penggunaan baja juga memainkan peranan penting dalam memastikan tahap kesuburan tanah sentiasa terpelihara dan bebas daripada penyakit. Selari dengan kesedaran amalan gaya hidup sihat, konsep pertanian lestari yang mementingkan penjagaan alam sekitar kian mendapat perhatian masyarakat, termasuklah permintaan terhadap hasil tanaman yang menggunakan baja organik dan bebas racun kimia yang berbahaya. Penggunaan baja kompos atau amalan pembajaan telah menjadi satu kaedah lestari yang giat dipraktikkan dalam kalangan pengusaha pertanian. Baja kompos yang popular digunakan kini ialah baja bokashi. Proses pembuatan baja bokashi ini boleh dilaksanakan oleh para pengusaha ataupun golongan pekebun bandar yang menjadikan berkebun sebagai salah satu hobi di rumah. Baja bokashi ini diperbuat daripada campuran bahan organik seperti tinja ternakan, hampas tebu, sekam padi, sisa makanan dan pelbagai lagi jenis bahan organik campuran efektif organisma ataupun dikenali sebagai EM. Sekiranya baja organik ini digunakan dalam amalan pertanian, lebih-lebih lagi seperti menggunakan campuran EM yang terkandung dalam baja bokashi, ia akan dapat membetulkan struktur tanah dan juga menyuburkan tanah itu sendiri. Jadi kita nak tahu lebih lanjutlah berkenaan dengan baja bokashi. Jadi kita ingin bertanya kepada Dr. Nurani Mak Jaafar, merupakan pakar bidang mikroorganisma tanah dari Universiti Putra Malaysia berkenaan dengan baja bokashi. Pensyarakanan di Jabatan Pengurusan Tanah Fakulti Pertanian UPM. Bidang kepakaran saya adalah mikrobiologi tanah dan pertanian organik. Jadi saya mengajar subjek yang berkaitan pertanian organik dan mikrobiologi tanah serta pertanian lestari. Efektif mikroorganisme atau singkatannya EM adalah merupakan sekumpulan mikroorganisma anaerob, iaitu mikroorganisma yang boleh hidup tanpa oksigen, yang terdiri daripada beberapa kumpulan dan menjalankan tugas hidup sesama, saling tolong-menolong dan menjalankan tugas masing-masing dan membantu tanah dan tumbuhan. EM atau mikroorganisma efektif diperkenalkan oleh Profesor Turo Higa di Jepun sekitar tahun 1980-an, di mana beliau menjumpai sekumpulan mikroorganisma yang berkesan ini. Mikroorganisma ini, EM ini adalah terdiri daripada beberapa kumpulan, iaitu yeast, bakteria asid laktik dan juga bakteria fotosintetik, melalui pelbagai peranan oleh pelbagai kumpulan mikroorganisma tadi. Mereka saling membantu dan memberi kesan di mana hormon dan enzim membantu pertumbuhan pokok, dan asid laktik memberi kesan setera dapat menghalau patogen daripada menyerang pokok. Dan asid amino, asid nukleik dan gula boleh digunakan oleh tumbuhan untuk mempertingkatkan pertumbuhan pokok. EM adalah mikroorganisma efektif, manakala IMO didefinisikan sebagai mikroorganisma setempat. Perbezaannya adalah mikroorganisma setempat ini didapati di keadaan sebenar di persekitaran yang setempat itu, tempatan itu.
IMO atau mikroorganisma setempat selalunya dihasilkan melalui nasi yang telah masak, diletakkan di bawah pokok buluh, dan setelah itu mikroorganisma yang tumbuh akan ditambah dengan gula merah, dan larutan tersebut akan digunakan sebagai IMO untuk proses seterusnya, iaitu seperti menghasilkan FFJ iaitu fermented fruit juice, ataupun FPJ fermented plant juice, atau bahan organik yang lain. Tanah yang telah mati selalunya merujuk kepada tanah yang kurang subur. Faktor-faktor yang menyebabkan kepada kurangnya subur tanah itu adalah penggunaan racun atau baja yang terlebih, baja kimia yang terlebih, dan kurangnya fokus kepada menjaga fauna dan mikroorganisma di dalam tanah. Jadi dengan penggunaan baja bokashi dan EM ini, seharusnya tanah itu akan kembali subur dengan populasi mikroorganisma, dan fauna tanah seperti cacing akan mula meningkat, dan ia akan mengambil proses yang lama, tapi ia adalah proses yang berbaloi dalam meningkatkan kesuburan tanah secara semula jadi tanpa menggunakan baja kimia. Cara untuk meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan populasi mikroorganisma serta fauna di dalam tanah adalah dengan pertamanya menambah bahan organik, kerana bahan organik ini akan mengekalkan kelembapan di dalam tanah dan persekitaran yang sesuai untuk mikroorganisma tanah, serta bahan organik ini sendiri menjadi sumber makanan kepada mikroorganisma tersebut. Keduanya adalah mengurangkan kebergantungan kepada baja kimia ataupun racun kimia, kerana ianya boleh mengurangkan populasi mikroorganisma berkesan ini. Dengan memastikan mikroorganisma dalam tanah dan fauna tanah juga hidup secara efektif dan harmoni di dalam tanah, ianya akan memberi kesan jangka masa yang panjang dan baik untuk tumbuhan dan tanah, dan ini adalah merupakan salah satu amalan pertanian lestari dan amat digalakkan dalam pertanian organik. Masya Allah, hebat sungguh kan penangan baja bokashi ini. Siapa sangka dengan hasil buangan contohnya seperti sisa pertanian dan juga sisa makanan dapat menghasilkan tumbuhan yang subur dan juga sihat. Sebenarnya banyak lagi yang kami nak kongsikan dengan anda semua. Teruskan bersama kami dalam Doktor Pokok Kenali Penyakit Pelihara Tanaman. Dengan pelancaran logo dan tema, minda, fokus dan tumpuan rakyat keseluruhannya akan sama-sama memberikan perhatian, komitmen dan penyertaan untuk kita menyambut hari yang bersejarah ini sebagai satu keluarga besar Malaysia, keluarga Malaysia yang benar-benar teguh bersama. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Sabah akan merdeka melalui Malaysia pada Hari Malaysia. Jadi itu satu proses untuk Sarawak ke arah kerajaan sendiri. Tujuh pun dia suruh Pak Musa menanam ubi kayu pisang untuk dikasih makan sampai 7 pun. Di tempat ini lah tempat diorang timbak menimbak semasa pemberontakan pada tahun 1960. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities.
This and many more on RTM's English News. Kesan baja organik bermikrob EM terhadap biodiversiti tanah yang rintang kepada penyakit. Tidak dapat dinafikan, penyakit tanaman sering dialami oleh para pengusaha mahupun pekebun bandar. Penggunaan baja yang sihat amat membantu memberi sumber tenaga kerana tumbuhan itu sendiri mempunyai sistem kawalan semula jadi terhadap penyakit. Baja organik bermikrob atau baja bokashi khususnya dapat membantu memperbaik struktur tanah. Struktur tanah yang sihat mengandungi hidupan-hidupan baik seperti cacing tanah dan bakteria baik yang akan membantu penyerapan nutrien-nutrien penting sama ada wujud secara semula jadi mahupun ditambah ke dalam tanah. Humus yang terhasil selepas bahan organik mereput dapat membaiki struktur tanah dengan meningkatkan keupayaan tanah untuk memegang air agar sedia diserap akar pokok. Tanah akan menjadi lebih mudah dikerjakan dan mempunyai pengudaraan yang lebih baik. Secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan kecekapan rizosfera, kawasan persekitaran akar di dalam tanah. Major nutrien yang diperlukan bagi pembesaran tumbuhan adalah nitrogen, fosforus dan kalium. Baja organik dapat membekalkan jumlah makronutrien yang seimbang ini. Walaupun begitu, keperluan tanah yang spesifik dan kesan yang diingini memerlukan ramuan yang khusus. Kembali lagi bersama saya Heliza Helmi dalam Doktor Pokok Kenali Penyakit Pelihara Tanaman. Kali ini saya nak bawa anda semua pergi ke kebun yang menggunakan baja bokashi. Yang menariknya adalah penggunaan baja bokashi ini berada di kawasan rumah. Jadi kita akan bersama dengan Puan Winnie Goh yang aktif mengamalkan baja bokashi dan tanaman organik. Nama saya Winnie Goh dan saya telah mengusahakan pembuatan baja bokashi selama 5 tahun. Saya bermula membuat baja bokashi ini daripada hobi saya bercucuk tanam. Saya belajar membuat baja bokashi ini daripada internet dan juga daripada rakan-rakan saya yang suka berkebun. Baja bokashi ini sebenarnya telah diusahakan di lebih daripada 150 negara di seluruh dunia. Perkataan bokashi ini adalah daripada bahasa Jepun yang bermaksud penapaian bahan organik. Penghasilan baja bokashi ini adalah daripada penapaian sisa makanan untuk dijadikan baja organik. Ramai yang ingin tahu apakah bahan-bahan yang boleh diletak di dalam tong bokashi. Sebenarnya, keseluruhan sisa makanan boleh diletak di dalam tong bokashi kecuali tulang yang besar, bahan cecair dan juga makanan yang telah basi atau berkulat. Di kebun saya terdapat lebih daripada 300 jenis tumbuh-tumbuhan dan hampir keseluruhan tumbuh-tumbuhan ini menggunakan baja bokashi yang dihasilkan oleh saya sendiri. Walaupun baja bokashi ini sungguh berkesan, tetapi saya masih menggunakan baja suplemen lain kerana setiap tong bokashi yang dihasilkan, nutriennya adalah berbeza-beza. Perbezaan baja bokashi dengan baja kimia ialah baja bokashi dihasilkan daripada bahan organik dan apabila kita letakkan ke tanaman kita, ia akan menjadikan tanah subur yang penuh dengan mikroorganisme. Manakala baja kimia pula, ia akan mematikan tanah. Kesan yang kita dapat lihat daripada tumbuhan yang telah diletak dengan baja bokashi adalah satu, ia dapat meningkatkan sistem imunisasi pokok terhadap serangan serangga perosak. Nombor dua, ia dapat meningkatkan kandungan nutrisi sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Nombor tiga, rasa buah-buahan dan sayur-sayuran akan menjadi lebih sedap.
semula, ia akan mekar dengan warna yang lebih menyerlah. Tanah akan menjadi lebih gembur dan ia dapat membantu penumbuhan sistem akar di dalam tanah. Saya menggalakkan orang ramai untuk mengkita semula sisa makanan kita dan dijadikan baja bokashi kerana ia adalah sangat mudah dan berkos rendah. Ya Allah, seronoknya tengok kebun Puan Winigo ni. Dia punya pokok segar-segar sihat-sihat belaka. Kalaulah saya ada kebun macam ni, rasanya lah bersemangatlah nak masak hari-hari, insya-Allah. Nak bagi tahu ni, anda kena tunggu sampai ke akhir rancangan sebab Puan Winigo akan berkongsi bagaimana nak buat baja bokashi sendiri dengan menggunakan bahan buangan. Jadi jangan ke mana-mana. Pada tahun ini, sambutan bukan hanya bersifat majlis-majlis besar yang dilaksanakan di peringkat nasional, tetapi kita ingin melihat ada suatu pembaharuan dalam kita menyambut Hari Kebangsaan, yakni sambutan yang melibatkan komuniti dan keluarga. Bukan hanya peristiwa ataupun event yang dianjurkan di peringkat nasional, tetapi kita ingin melihat ada penyertaan yang bertambah di peringkat keluarga dan komuniti di seluruh negara. Keluarga Malaysia. Perluasan skop dan kelayakan mahasiswa dan pelajar-pelajar untuk membuat permohonan bagi program peranti siswa. Pelajar-pelajar mengikuti program asasi di IPTA, Kementerian Pengajian Tinggi, program-program pelajar-pelajar yang mengikuti program matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, pelajar-pelajar semester 1 dan 2 sekolah-sekolah menengah, kalau dulu dirujuk sebagai pelajar tingkatan 6, Kementerian Pelajaran Malaysia juga mulai hari ini, pelajar-pelajar diploma vocational Malaysia di kolej-kolej vocational yang menjalankan program diploma. Dan permohonan ini dibuka sehingga 30 hari bulan September bagi mereka yang belum membuat permohonan. Rakyat Malaysia dilaporkan membuang tidak kurang 3,000 tan metrik makanan yang masih boleh dimakan setiap hari dan jumlah itu bertambah pada musim perayaan. Pada Ramadan tahun 2018, Syarikat Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp merekodkan 615,000 tan metrik makanan dibazirkan. Lebih menjadikan lagi, kebanyakan makanan yang dibuang adalah masih lagi dalam keadaan baik dan masih belum lagi disentuh. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT 2008 menganggarkan jumlah sisa ini meningkat kepada 23,000 tan pada tahun 2010 dan terus meningkat kepada 30,000 tan sehari menjelang tahun 2020. Pembaziran ini bukan sahaja di peringkat pengguna sahaja, turut berlaku di bahagian pengeluaran. Kehilangan lepas tuai bagi sayuran dan buah-buahan biasanya mencatatkan antara 20 hingga 50%. Menunjukkan separuh hasil tanaman hilang di sepanjang rantaian akibat pengurusan yang tidak mengikuti spesifikasi. Oleh itu, amalan pertanian lestari seperti penggunaan bahan sisa makanan di dapur dan bahan lepas tuai pertanian untuk pembuatan baju organik amatlah digalakkan.
Tahukah kita semua sebenarnya setiap hari banyak sisa makanan telah pun terbuang dan sebenarnya sisa makanan ini boleh dimanfaatkan dengan menghasilkan ia sebagai baja bokashi. Tak percaya? Tak apa, kita tunggu dan melihat Puan Winiko akan menghasilkan baja bokashi daripada buangan sisa makanan. Dan sekarang saya akan menunjukkan cara-cara membuat kompos starter ataupun pengaktif kompos dan ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama, kita menggunakan dedak beras. Bahan kedua ialah EM ataupun effective microbes. Bahan yang ketiga ialah molasses dan 1 liter air tanpa klorin. Okey. Mula-mula kita menggunakan 50 ml EM, 50 ml molasses, dan dituang ke dalam dedak beras. Setelah itu, kita menggaulkannya supaya sebatu. Kelembapan kompos starter dengan menggenggamnya. Jika ia mudah terlerai, bermakna kelembapan air tidak mencukupi. Anda boleh menambah sedikit air. Ini adalah sebatian yang sempurna kerana apabila ditekan, ia akan terlerai. Bermakna ia adalah tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering. Kita perlukan sebuah bekas plastik yang kedap udara. Masukkan kompos starter yang telah digaul dan ditekan sehingga padat seperti ini. Selepas itu, ia perlu diperam selama 2 minggu di dalam suhu bilik. Cara membuat baja bokashi ini adalah amat mudah dan mesra alam. Saya akan menunjukkan cara-cara membuatnya. Pertama sekali, anda memerlukan sebuah tong yang kedap udara yang mempunyai 1 pili air dan juga sebuah tapis di dalamnya. Kegunaan tapis ini adalah untuk memisahkan sisa makanan daripada jus yang akan terkumpul nanti. Okey. Langkah pertama ialah ambil segenggam kompos starter dan tabur ke dalam tong yang kedap udara ini. Seterusnya, masukkan sisa makanan dan sisa dapur anda. Seterusnya, letak 1 genggam lagi kompos starter dan tutup tong ini dengan rapat. Setelah penuh, tong ini hendaklah diletakkan di tempat yang tiada sinaran matahari. Selepas diperam selama 2 minggu, sisa makanan yang terkandung di dalam tong ini haruslah dituang ke dalam tanah yang telah digali dan ditimbus dengan tanah sedalam 3 hingga 4 inci selama 2 minggu. Hasilnya, anda akan mendapat baja kompos yang subur dan ia juga dapat merawat tanah di halaman rumah anda. Sekian sahaja perkongsian saya tentang cara-cara membuat baja bokashi.
nak buat baja bokashi yang luar biasa hebat ni? Okeylah, daripada kita buang sisa makanan macam tu je, kita boleh memanfaatkan dan menghasilkan baja bokashi dan juga dapat memelihara alam sekitar juga. Baiklah, nampak gaya ni kita pun berarti penghujung rancangan dan insya-Allah kita akan bertemu kembali di edisi akan datang dalam Doktor Pokok Kenali Penyakit Pelihara Tanaman. Assalamualaikum.